Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encik Abdul Razak bin Aina Muhammad daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Hari ini saya akan menerangkan tentang info tambahan tentang bateri otomotif. Okey, ini yang depan kita ni adalah dua jenis bateri otomotif. Satu ialah sel basah dan satu lagi ialah free maintenance. Dia dikenali sebagai sel kering, namun seperti yang sepatutnya ialah kita kenali sebagai free maintenance, bukan sel kering. Sel kering ialah bateri yang biasa digunakan pada remote control TV di rumah dan sebagainya. Okey, untuk perbezaan sel basah dan sel kering ialah yang paling utama ialah sel basah dia boleh diisi dengan air bateri. Okey, dia boleh diisi dengan air bateri, manakala free maintenance walaupun dia tidak perlu diisi dengan air bateri, ia terdapat juga air bateri yang telah diisi, acid bateri yang telah diisi dalam sebelum dipasarkan. Okey. Jadi kedua-dua bateri ini voltagenya ialah 12 volt. Okey, seperti mana yang kita lihat dalam penerangan tentang teori bateri tadi, bateri ini terdiri daripada beberapa komponen lah. So antaranya ialah terminal positif dan negatif. Kita ada WAN caps. Okey, WAN cap ni kita boleh buka dan kita boleh mengisi air bateri dalam dia. Okey, bateri basah ni kalau datang daripada kedai, biasanya dah telah diisi dengan asid sulfurik. Okey, dan telah dicas dan baru dijual kepada pengguna. Jadi bila pengguna gunakan bateri ini, mungkin untuk beberapa bulan mereka perlu menambah air bateri pada kuantiti yang sepatutnya lah. So air bateri bukan air jenis air sulin sahaja, bukan asid, dan ini hanya untuk top up sajalah, untuk menambah kuantiti level air bateri dalam bateri tersebut. Okey. Okey, macam mana kita nak kenal jenis terminal ni? Okey, dalam bateri ni ada dua jenis terminal, positif dan negatif. Kebiasaannya dalam kereta ada 3 indikator lah untuk menyatakan jenis terminal tu. Okey, pertama ialah daripada segi color coding. Kalau jenis positif ni biasa dia akan dilabelkan dengan warna merah, manakala yang jenis negatif ni akan dilabelkan dengan warna hitam. Okey, itulah identification yang pertama lah. Kedua ialah kita boleh lihat marking pada bateri tersebut telah dimarkkan sebagai positif dan negatif. Okey, itu cara kedua kita nak kenal positif dan negatif. Dan cara ketiga ialah kita lihat pada saiz dia. Biasanya negatif ni saiz terminal dia lebih kecil daripada yang jenis positif. Jadi itu 3 cara macam mana kita nak kenal terminal bateri positif dan negatif. Jadi harap tidak ada kesalahan di situlah, sebab kalau kita salah pasang terminal ni, ini akan mungkin menyebabkan ECU kereta tersebut mungkin akan rosak, ataupun beberapa komponen elektrikal dalam kenderaan tu mungkin akan rosak. Jadi hati-hati dengan bahagian tu. Okey. Selain itu ialah kita boleh lihat dalam bateri sel basah ni, kita boleh lihat ada 6 partition. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi 6 partition ni dihubungkan secara series untuk memberi voltage 12 volt kepada bateri tersebut. Jadi dalam secara teorinya setiap plate ni mengandungi 2 volt. Okey, dan plate ini akan mempengaruhi berapa kuasa bateri tersebut ataupun ampere pada bateri tersebut lah. Dan biasanya bateri ni memang kita akan panggil bateri 12 volt, tapi dia ada satu lagi indication, iaitu berapa AH, ampere hour. Jadi lagi tinggi ampere hour bateri tersebut, lagi lama bateri itu boleh digunakan tanpa kereta tu dihidupkan. Jadi kita tahu bateri ni biasanya akan dicaskan oleh alternator sewaktu enjin tu dihidupkan. Jadi kalau enjin tak dihidupkan, mungkin kita terlupa untuk matikan komponen seperti lampu dan kita off enjin. Jadi lampu tu akan consume ampere dalam bateri tersebut. Sekiranya ampere lampu tu, let's say lah kita cakap 10 ampere. Jadi bateri 80 AH ni mungkin boleh tahan lebih kurang 8 jam sahaja. Okey, kalau bateri jenis yang sebelah ni pun dia ada dia punya ampere hour juga. Okey, kita boleh rujuk lah dekat website Century. Contoh ni bateri Century, kita boleh rujuk dekat Century berapa dia punya AH dia. Biasanya untuk bateri macam kecil macam ni dalam 30 AH lah kalau tak salah saya. Okey, so boleh rujuk kat situ. Jadi penggunaan AH ni bergantung kepada jenis kenderaan. Berapa total penggunaan elektrikal dalam kenderaan tersebut. Biasa penentuan saiz bateri ni ditentukan oleh engineer yang design kereta tersebut lah. Kalau kereta tu mengandungi banyak komponen elektrikal,
dia akan mengambil saiz bateri yang lebih besar daripada kereta yang mungkin tak banyak electrical component dia lah. Okey, so itu kita kena tengok spek kereta lah. Kita tak boleh campur-campur bateri ni. Okey, kalau bateri free maintenance ni mudah saja. Nama pun free maintenance, so maksudnya kita tak perlulah isi air bateri tu untuk setiap kali lah, sebab memang dah ada air bateri dalamnya, dan lebih mudah untuk kita untuk jaga dia lah. Tetapi kelebihan bateri sel basah ni, walaupun kita perlu isi air bateri setiap 2 ataupun 3 bulan, kelebihan ni dia lebih tahan lama daripada bateri sel kering. Itu kelebihan dia lah. Untuk mengisi air bateri, nanti saya akan tunjukkan dalam video praktikal nanti. Okey, dia ada cara dia lah. Okey, dalam bateri sel basah ni, selain tu kita ada level dia. Kita ada level orang kata lower level dan upper level. Ini penting bila kita isi air bateri. Okey, bila air bateri yang diisi dalam sebuah bateri ni, pastikan dia tidak kurang daripada lower level dan dia tidak lebih daripada upper level. Kalau kurang, apa risiko dia ialah plate dalam bateri ni mungkin akan tak dapat air bateri yang sepenuhnya dan mungkin akan hancur. Jadi bila plate tu hancur, ia mungkin akan mengurangkan kapasiti bateri tersebut. Okey, kalau kita isi air lebih daripada upper level, okey, proses tindak balas kimia dalam bateri tersebut akan menghasilkan orang kata apa, tindak balas kimia yang menghasilkan buih. Jadi kalau buih ini keluar daripada dalam palang plate ni, dia ada bahagian breather hole. Jadi kalau air bateri terlebih isi, dia akan keluar melalui breather hole ni dan dia akan mungkin melekat dekat terminal point. Dan ini mungkin akan menyebabkan deposit pada terminal point. Sekiranya ada banyak deposit dekat terminal point ni, mungkin ia akan mengurangkan pengaliran arus ke dalam kenderaan tersebut. Okey, ini kita boleh namakan sebagai rintangan kepada sistem elektrikal tersebutlah, resistance, sebab dia menghasilkan dia menghalang current tu keluar daripada bateri tersebut.